Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi. Video ini masih lagi membincangkan tentang topik fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembuli ubah matematik KSSM tingkatan 4. Diharapkan anda semua masih lagi setia untuk meneruskan sesi pembelajaran bersama Cikgu Masli. Untuk video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana untuk menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pengfaktoran. Untuk makluman pelajar-pelajar sekalian, bahagian ini adalah bahagian yang sangat penting yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar. Kaedah pengfaktoran ialah salah satu cara untuk menentukan punca bagi sesuatu persamaan. Kalau kita amati daripada ayat tersebut, salah satu cara. Bermakna, ada kaedah lain yang digunakan untuk menentukan punca bagi sesuatu persamaan. Antara kaedah lain yang boleh juga digunakan iaitu yang pertama ialah kaedah graf, yang kedua, kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan kaedah yang ketiga adalah kaedah rumus. Tetapi mungkin pelajar-pelajar tertanya-tanya, mengapakah ungkatan matematik KSSM kita menggunakan kaedah pengfaktoran sebagai satu kaedah untuk menentukan punca bagi persamaan kuadratik? Jawapannya ialah kaedah pengfaktoran adalah lebih mudah berbanding kaedah-kaedah lain yang disebutkan oleh Cikgu Masli sebentar tadi. Okey, setiap persamaan kuadratik perlu ditulis dalam bentuk am sebelum kaedah pengfaktoran dilakukan. Okey, mari kita tengok contoh satu yang cikgu ambil daripada buku teks muka surat 21. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pengfaktoran. Okey, di sini ditegaskan kaedah pengfaktoran. Soalannya adalah x kuasa 2 tolak 5x tambah 6 bersamaan dengan sifar. Bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, langkah pertama, kita mesti pastikan persamaan kuadratik tersebut berada dalam bentuk am. Untuk contoh yang pertama, persamaan kuadratik yang diberi telah pun berada dalam bentuk am iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan sifar. Setelah itu, kita perlu lakukan pengfaktoran. Bagi soalan tersebut, pengfaktorannya ialah x tolak 3, x tolak 2 bersamaan dengan sifar. Setelah kita lakukan pengfaktoran, barulah kita boleh menentukan punca-punca bagi x. Bagaimana ya? Okey, x tolak 3 bersamaan dengan sifar, maka punca x yang pertama ialah 3. Punca x yang kedua ialah x tolak 2 sama dengan sifar. Dan sekali kita akan dapat punca bagi x ialah 2. So, untuk soalan ini, punca-punca bagi x yang diperolehi ialah 3 dan 2. Sekarang cikgu akan menunjukkan langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadratik dengan menggunakan kalkulator. Okey, di sini cikgu ingin tegaskan bahawa penggunaan kalkulator adalah untuk menyemak jawapan yang diperolehi sama ada betul ataupun sebaliknya. Cikgu mengambil contoh satu yang telah diselesaikan sebelum ini bagi menyemak jawapan. Pertama sekali, persamaan kuadratik tersebut mestilah dalam bentuk am. Kenapa dalam bentuk am? Kerana kita perlu menentukan nilai A, nilai B dan nilai C. Untuk soalan tersebut, nilai A adalah bersamaan dengan 1, B adalah bersamaan dengan negatif 5 dan C bersamaan dengan 6. Okey, setelah kita tentukan nilai A, B dan C, pastikan anda mempunyai kalkulator yang modelnya 570. Kenapa ya? Kerana model ini ada fungsi untuk kita menyelesaikan punca-punca bagi X.
Mari cikgu tunjukkan bagaimana mendapatkan punca-punca bagi X dengan menggunakan kalkulator. Pastikan semua orang ada kalkulator ya, bersama-sama. Okey, dan pastikan kalkulator anda telah di-on. Okey, langkah pertama kita tekan ke kunci mode sebanyak 3 kali. Okey, setelah kita tekan 3 kali, maka di paparan skrin anda akan terlihat EQN1, MAT2, VCT 3. Okey, anda perlu menekan butang 1. Setelah kita memilih butang 1, maksudnya equation, kita pada paparan anda akan terlihat unknowns 2 dan 3. Tetapi kita tak payah tekan 2 dan 3 tu. Kita akan tekan simbol yang reply yang tengah yang besar tu ke arah ke kanan. Okay, bila kita tekan ke kanan, dia akan muncul degree 2 dan 3. Untuk persamaan kuadratik, kuasanya adalah kuasa 2. Untuk kubik, barulah kita tekan 3. Okey, untuk kali ini kita nak buat persamaan kuadratik, jadi kita tekan butang 2. Pada paparan itu akan dia tanya nilai A. Berapa nilai A? Seperti mana kita dah cari tadi, nilai A bersamaan 1, tekan sama dengan. Okey, pada paparan skrin ada tertulis B tanda soal. Maksudnya di sini kita perlu masukkan nilai B. Nilai B bagi persamaan kuadratik tersebut ialah negatif 5. Jadi kita perlu tekan simbol negatif pada kekunci di sebahagian atas dan 5. Kemudian kita tekan sekali lagi sama dengan. Pada paparan skrin kalkulator ditanyakan nilai C. Jadi kita masukkan nilai C sama dengan 6 dan kita tekan sama dengan. Okay, apabila kita tekan sama dengan, pada paparan skrin kalkulator anda akan tertulis 3. Okey, jadi punca yang pertama bagi X ialah 3. Tekan sama dengan sekali lagi dan kita akan dapat X kedua sama dengan 2. Jadi daripada situ kita dah tahu punca-punca bagi X bagi persamaan X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 ialah 3 dan 2. Maka benarlah seperti mana yang kita dapat pada contoh 1 sebentar tadi. Okey, mari kita tengok contoh 2. Okey, soalan ini cikgu ambil daripada buku teks muka surat 21. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pengfaktoran. Jadi kehendak soalan ialah kita perlu menentukan punca dengan menggunakan kaedah pengfaktoran. Okay, kalau kita tengok persamaan kuadratik ini belum dalam bentuk am. Jadi kita perlu menukarkan persamaan ini kepada bentuk am. Okay, langkah pertama kita perlu darab silang. Apa yang dimaksudkan dengan darab silang? Maksudnya yang bawah didarabkan dengan ungkapan yang berada di atas. Okey, oleh itu X akan didarab dengan X tolak 4 dan 2 pula akan didarab dengan 5X dan didarabkan dengan negatif 24. Okey, itu langkah pertama. Setelah kita lakukan proses pengembangan, hasilnya akan dapat X kuasa 2 tolak 4X sama dengan 10X tolak 48. Ungkapan tersebut masih lagi belum dalam bentuk am. Jadi kita perlu kumpulkan ungkapan-ungkapan tersebut di sesuatu bahagian. Sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Selalunya kita akan menentukan sama ada di sebelah kiri ataupun sebelah kanan bergantung kepada nilai perkali X kuasa 2. Jadi kalau kita tengok di sini, perkali X kuasa 2 adalah 1 terletak di sebelah kiri. Jadi kita kumpulkan semua ungkapan di sebelah kiri. Jadi kita kumpulkan, maka jadilah X kuasa 2 tolak 4X tolak 10X tambah 48 bersamaan dengan kosong. Setelah kita kumpulkan di sebelah kiri, maka jadilah ungkapan X kuasa 2 tolak 4X tolak 10X tambah 48 bersamaan dengan sifar.
ungkapan ini masih lagi belum dalam bentuk am kerana terdapat sebutan yang serupa iaitu negatif 4x dan negatif 10x. Kita perlu selesaikan dan hasilnya adalah x kuasa 2 tolak 14x tambah 48 bersamaan dengan sifar. Pada ketika ini telah pun dalam bentuk am iaitu nilai A bersamaan 1, B bersamaan dengan negatif 14 dan C bersamaan dengan 48. Jadi kita akan lakukan proses pemfaktoran di mana kita akan dapat pemfaktoran tersebut adalah x tolak 8, x tolak 6 sama dengan sifar. Jadi, dua nilai ini adalah punca persamaan kuadratik bagi pemboleh ubah x. Okay, mari kita tengok contoh 3. Contoh 3 juga diambil daripada buku teks di halaman 23. Tuliskan setiap persamaan kuadratik yang berikut dalam bentuk am. Seterusnya, selesaikan persamaan kuadratik yang berikut. Maksudnya di sini, arahan perlukan kita menukar persamaan kuadratik dalam bentuk am. Seterusnya, kita perlu selesaikan. Selesaikan di sini maksudnya kita kena mencari punca bagi pemboleh ubah tersebut. Pemboleh ubah ini adalah K. So, jangan silap ya pelajar. Kalau pemboleh ubahnya K, kita perlu tuliskan huruf K. Walaupun kita dah terbiasa dengan huruf X. Okey. So, kalau kita tengok persamaan ini masih lagi belum dalam bentuk am. Okey, dan dia dalam bentuk pecahan. Okey, 8 per K sama dengan 2 tambah K. 2 tambah K itu sebenarnya adalah per 1. Okey, jadi jikalau per 1, kita buat seperti mana contoh 2 tadi, kita darab silang. Jadi, apa yang kita perlu buat? Okey, 8 darab 1 dapat 8 lah. So, K perlu didarab dengan 2 dan didarabkan dengan K. Maksudnya, setelah kita lakukan proses pengembangan, hasilnya akan dapat 2K tambah K kuasa 2. Daripada hasil pengembangan ini, kita dapat lihat persamaan masih lagi belum dalam bentuk am. Jadi, kita perlu mengumpulkan sebutan-sebutan tersebut di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Nasihat Cikgu Masih, pastikan kita kumpulkan di bahagian yang perkali bagi A adalah positif. Okay, jadi, kalau kita tengok soalan ini, K kuasa 2 bernilai positif apabila berada di sebelah kanan. Jadi, kita perlu bawa 8 tu ke sebelah kanan. Sebab itu, persamaannya akan jadi K kuasa 2 tambah 2K tolak 8. Pada ketika ini, persamaan telah pun dalam bentuk am, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C bersamaan dengan sifar. Setelah ungkapan tersebut dalam bentuk am, barulah kita boleh faktorkan. Okay, so pemfaktoran yang diperolehi adalah K tolak 2, K tambah 4 bersamaan dengan sifar. Okay, so untuk mencari nilai punca bagi K ialah K tolak 2 bersama dengan sifar. Maka nilai K yang pertama adalah 2. K tambah 4 bersamaan sifar. Dan K adalah bersamaan dengan negatif 4 untuk punca K yang kedua. Okey, kita tengok contoh 4 pula. Okey, contoh 4 ini arahannya sama seperti tadi. Persamaan kuadratik tersebut mesti dalam bentuk am dan seterusnya perlu selesaikan. Perlu selesaikan maksudnya kita perlu mencari punca bagi pemboleh ubah. Pemboleh ubah untuk soalan ini adalah A. Okey. Dan kalau kita tengok persamaannya dalam bentuk pecahan. Okey, bagaimana kita nak selesaikan kalau persamaan dalam bentuk pecahan? Okey, langkah pertama, kita perlu darabkan dengan A. Kenapa kita perlu semua ungkapan ini didarabkan dengan A bagi menghapuskan nilai A yang di bawah ni? Okay, jadi A darab A akan dapat A kuasa 2. Dan 5 per A darab A akan dapat 5. Sama dengan 6 kali A akan dapat 6A. Okay, itu adalah langkah mudah untuk kita menghapuskan nilai pembawah bagi suatu pecahan. Okay, kemudian A kuasa 2 tambah 5 sama dengan 6A masih lagi belum dalam bentuk am. Jadi kita perlu
pindahkan nilai 6A ke sebelah kiri. Apabila kita pindahkan 6A, dia akan jadi A kuasa 2 tolak 6A tambah 5 bersamaan dengan sifar. Pada ketika ini telah pun dalam bentuk am. Jadi seterusnya kita boleh melakukan pemfaktoran. Jadi pemfaktoran tersebut adalah A tolak 5, A tolak 1 sama dengan kosong. Jadi punca bagi A yang pertama adalah A tolak 5 bersamaan dengan sifar, A bersamaan dengan 5. Dan untuk punca yang kedua bagi A ialah A tolak 1 sama dengan sifar dan nilai A adalah 1. Jadi nilai punca bagi nilai A bagi soalan ini adalah 5 dan 1. Okey. Untuk menentukan sama ada jawapan ini betul ataupun sebaliknya, pelajar-pelajar boleh menggunakan kalkulator untuk menyemak sama ada ianya betul ataupun tidak. Okey, untuk contoh 5, masih lagi sumber daripada buku teks dan arahan soalan masih sama, cuma yang berbeza adalah dalam bentuk ungkapan. Sekarang ungkapannya dalam bentuk pemfaktoran. Jadi langkah yang pertama bagaimana perlu kita selesaikan? Kita perlu melakukan proses pengembangan. So H darab H darab negatif 1, negatif 2 darab H, negatif 2 darab negatif 1. Ini adalah ringkasan daripada proses pengembangan yang kita lakukan. Setelah kita lakukan proses pengembangan, nilai yang kita akan dapat adalah H kuasa 2 tolak H tolak 2H tambah 2 bersamaan dengan 12. Masih lagi belum dalam bentuk am, jadi kita perlu pindahkan 12 di sebelah kiri. Okey, apabila kita pindahkan ke sebelah kiri, cikgu telah buat ringkasan. Hasilnya adalah H kuasa 2 tolak 3H tolak 10 bersamaan dengan sifar. Okey, pada ketika ini persamaan telah pun berada dalam bentuk am. Setelah dalam bentuk am, langkah seterusnya kita perlu melakukan pemfaktoran. Pemfaktoran yang kita perolehi adalah H tolak 5, H tambah 2 sama dengan sifar. Jadi nilai punca bagi nilai H adalah 5 dan negatif 2. Sekian saja perkongsian video untuk kali ini. Kita berjumpa di video yang akan datang.